Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana ila ad-dinil qawim ila siratim mustaqim. Wa ila ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir naf'al intifa' ifada istifada. Wa du'a lil huda dalatan al khair wa tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsannya diberikan kesempatan kepada kita untuk berada dalam satu tempat yang baik, dalam majlis yang baik dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah taala. Saya muliakan para asatidzah, tuan pengerusi serta staf kepimpinan jawatan kuasa masjid, barisan, tuan-tuan imam yang dimuliakan, tuan-tuan Bilal dan seluruh para jemaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita diletakkan oleh Allah di sebaik-baik tempat kerana sabda Nabi SAW, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Nabi SAW beritahu apa? Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ni, mafhum dia, iaitu adalah masjid-masjidnya. Tempat tidak disukai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maka kata kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berada di tempat yang dicintai oleh Allah. Dan tidaklah dipilih oleh Allah seseorang itu untuk hadir ke tempat yang dicintai oleh Allah, melainkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak Allah hadirkan seseorang ke masjid atau ke surau, tempat yang dicintai Allah, melainkan orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan Allah sentiasa meletakkan kita dalam kelompok, lingkungan agama, lingkaran agama, supaya kita sentiasa berada dalam pandangan Allah Taala dan kita ini berada dalam kelompok yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang Allah berikan lagi pada pagi ini, tuan-tuan bukan sekadar hadir ke masjid, dapat pula menunaikan solat berjemaah, yang mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu apa? Salatul jamaah tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah, kama qala SAW. Nabi beritahu semayang berjemaah itu pahala dia melebihi semayang secara bersendirian dengan 27 kali ganda pahala. Semayang sendiri dengan semayang jemaah sama, baca sama, rokok sama, sujud sama, rakaat sama. Semuanya sama. Beza dia yang ni ramai-ramai jemaah, yang ini seorang. Tapi Nabi SAW beritahu beza dia itu pahalanya 27 kali ganda pahala. Dia punya nisbah bukan 27 tu macam RM1, 27 ringgit. Nisbah dia itu 27 kali ganda, yang mana satu kali ganda itu seluas langit dan bumi. Haula wala quwwata illa billah. Kemudian tuan-tuan semayang, ayah-ayah dengan mak-mak sini semayang subuh berjemaah. Semayang subuh berjemaah masuk dalam hadis sahih, hadis yang Nabi khususkan tentang semayang subuh. Kata Nabi SAW, man shalla isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subuh fi jama'ah faka'annama shalla laila kullahu, kama qala SAW. Siapa yang sembahyang isyak secara berjemaah, bagi dia itu pahala umpama dia bangun separuh malam. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, bagi dia itu pahala umpama dia sembahyang seluruh malam. Kita nak sembahyang seluruh malam tu boleh buat, boleh nak buat, tapi orang kata renyahlah sikit. Kan kalau kami orang utara sebut renyahlah, nak kena paksa lah. Sebab nak sembahyang seluruh malam ni, Allah Ta'ala, tak sah sembahyang. Dia kalau bab ibadat ni kita buat lama sikit, dia akan rasa, maksud syaitan ganggu. Ada orang pernah tanya, pasal apa orang kalau pergi macam tempat-tempat yang tak baik, kelab malam ke, dandut ke, jarang dia mengantuk. Tapi kalau dia main, maksudnya, minta maaf maksudnya kalau kita macam tu, dia rasa. Kalau kita duduk kat rumah, duduk zikir ke apa, dia main mengantuk.
Baca Quran sat dia main mengantuk. Apa sebab dia? Dia syaitan ni dia kacau yang berlawanan dengan dia, yang serupa dengan dia. Dia tak kacau geng dia. Maksudnya yang tak payah kacau lah, biar pi lah. Tapi hak yang berlawanan dengan dia kacau. Yang tu lah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita nak buat semayang malam sampai seluruh malam, mungkin kita tak mampu. Tapi kelebihan min fadail ummati Muhammadiyah, ulama menyebutkan antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu thawabun azim li'amal qalil. Antara kelebihan, banyak kelebihan umat Nabi Muhammad ni. Antaranya apa? Iaitu pahala yang besar untuk amal yang sikit. Maksudnya kita punya amalan tu sedikit tapi Allah beri gandaan pahala yang terlalu banyak. Umat terdahulu tak dapat kelebihan macam mana umat hari ini dapat. Kita buat benda sikit je tapi Allah bagi rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi SAW. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatan bi siwa khairum min 70 rakaah bi ghairi siwa. Kamu sembahyang 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Hanya beza dia siwakkan sikit gigi tu sebelum solat dapat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan lagi kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW 2 kalimat yang ringan pada lidah, yakni mudah nak sebut dia, dan berat pada timbangan amalan nanti di akhir akhirat, dan juga dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kalimah itu? 2 kalimah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sebut 2 benda tu pun dah berat timbangan amalan. Ini kelebihan umat Nabi SAW. Dan Nabi bagi tahu anjuran kepada kita, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana? Macam mana kami nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi menyebutkan aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah dengan memahami makna dia. Zikir la ilaha illallah ni paling senang. Pasal apa paling senang? Ulama kata zikir yang mana tidak perlu menggerakkan bibir, hanya lidah bergerak. Yang kita sebut la ilaha illallah, kita tak tutup bibir kita. Maksud bibir tak bergerak pun boleh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau tak zikir pun, kita nak amalkan zikir tu 24 jam pun tanpa orang tahu, tanpa nak bagi orang dengar pun boleh. Subhanallahil azim, maksudnya kita boleh jaga hati lagi. Kan kalau zikir-zikir lain kadang-kadang nak jaga tu payah sebab mulut bergerak. Kan kalau sebut subhanallah, subhanallah, kalau orang tengah datang jumpa kita tengah jadi orang tak kacau kita sangat. Tapi kalau la ilaha illallah tu mudah, sangat mudah, lidah aja gerak. Kira ini ada kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sama-sama mohon taufik daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita persetujuan untuk sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang dan ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Pada pasal yang pertama menyambung pada bab yang berkaitan dengan mata. Pada yang lepasnya kita ada pernah sebutkan bahawa mata itu ada dua faedah yang besar, iaitu faedah duniawi dan faedah ukhrawi. Faedah duniawi itu iaitu semacam yang disebutkan, dan faedah ukhrawi juga adalah melihat kepada perkara-perkara yang berkaitan yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita wajib mensyukuri mata itu dengan memelihara daripada melihat perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita dalam firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dalam ayat ini Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang lelaki yang beriman itu, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat ini adalah ayat pesanan untuk orang laki-laki. Tetapi para alim ulama kita tidak bila mana mensyarahkan ayat, ataupun mereka para ulama-ulama mufassirin menafsirkan ayat ini,
dengan makna yang luas dan makna yang sangat orang panggil apa, detail, tafsil, supaya kita dapat ambil faedah. Sebab ayat ini sebahagian orang memahami dengan sebelah pihak. Sebab itu bila mana dibahaskan tentang ayat orang lelaki mesti menundukkan pandangan, yakni tidak melihat perkara yang haram, tidak melihat aurat wanita, tidak melihat kepada apa-apa yang tidak boleh dilihat daripada bahagian wanita. Jadi ayat Al-Quran memang berbunyi macam tu. Maka di sini berbeza keadaannya bila mana ada orang tu kata orang lelaki tak boleh lihat pandangan, tidak boleh melihat kepada aurat wanita, sedangkan dalam masa yang sama orang wanita itu, maksudnya keadaan itu terdedah kepada untuk melihat. Maksud saya macam ni lah, iaitu orang lelaki tak boleh tengok aurat, tapi depan mata tu aurat memang terbuka. Jadi dekat sinilah ulama kita mengatakan maka kedua-dua belah pihak kena main peranan. Tapi sebab apa dia fokus kat lelaki? Dia tak bagi tahu dekat sini orang lelaki tu turutkan pandangan, orang perempuan pun jaga. Sebenarnya ayat ini nak bagi tahu kepada kita satu benda. Hanya orang lelaki tahu macam mana mata dia berfungsi. Sebab itu orang lelaki bila seseorang memandang ke arah isterinya atau seseorang memandang ke arah anak perempuannya, maka timbul perasaan tidak selesa dalam hati dia, kerana dia boleh kenal macam mana pandangan seseorang terhadap seseorang, yakni pandangan lelaki terhadap perempuan. Sebab apa? Mungkin dia ada pengalaman memandang tu ke arah orang lain juga. Jadi sebab apa saya sebut macam ni? Sebab kita saja tahu. Sebab tu orang lelaki bila mana seseorang memandang melihat ke arah kakak dia atau adik perempuan dia atau abang atau minta maaf maknya ataupun isterinya, maka dia akan rasa tak suka. Sebab dia tahu pandangan lelaki. Dia saja, orang lelaki saja yang faham macam mana lelaki pandang lelaki. Bila orang kata tak payahlah bahas pasal perempuan itu aurat, orang lelaki ni kalau dah mata tu nak pandang benda haram, tutup bungkus semua pun dia boleh fikir lain. Ya, sebab tu Allah kata kat Al-Quran, Allah tak kata jangan melihat kepada aurat semata-mata. Allah kata jangan melihat, tundukkan pandangan daripada yang haram. Haram di sini melihat perempuan yang dengan meneliti seorang perempuan itu yang bukan mahram tanpa ada sebab pun haram. Pun haram. Jangan kata aurat, perempuan tu tutup aurat. Sempurna. Tak ada yang terdedah, tak ada yang ketat pun. Tutup semua pakaian dia. Tapi seseorang lagi tengok dia. Kenapa tengok? Dia lalu tadi, saya ternampak lah. Itu tak ada masalah. Yang tu saya kata, kalau tengok dia atas sebab kita nak bermuamalat atau kita berurusan, ada sebab, itu cerita lain. Tapi tak ada kerja, duduk saja tengok, perhati. Dan wala'iyadzubillah lah, apa yang difikirnya itu nombor dua. Kita tak katalah, tak payah fikirlah dia fikir apa pun. Kalau dia tengok ada sebab, tak kisah apa sebab sekalipun. Dia tengok perempuan ni, dia tengok satu perempuan, kemudian dia tengok satu kereta, dan kereta tu dalam keadaan dekat dan hampir langgar dia. Itu contoh dia. Maka itu ada sebab. Tapi tengok tak ada sebab, saja perhati. Walaupun perempuan tu pakai sempurna, tetap haram. Sebab apa? Pandangan itu adalah pandangan yang boleh membawa kepada memikirkan yang haram. Yang itu. Orang tak perlu terang lebih. Sebab kita orang lelaki kat sini, saya orang lelaki, tonton orang lelaki. Maksudnya pandangan mata orang kini, kalau syaitan ganggu, syaitan hanya ganggu dekat mata. Dekat mata tu boleh buat kita wala'iyadzubillah masuk kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab tu Allah kata halang. Ini sebab apa saya terang macam ni, macam panjang lebar, padahal ayat ni nak bagi tu turutkan pandangan. Sebab berlaku dah dulu bila ada orang cadangkan kepada pihak atasan supaya pramugari pakai pakaian yang sopan. Ada yang diusulkan, dicadangkan oleh beberapa orang. Maka ada salah seorang daripada atasan yang bukan Islam tak tu. Kemah dia, tapi baca Al-Quran lagi. Dia sebut lagi dalam Al-Quran mengatakan orang lelaki kena tundukkan pandangan. Kenapa pula orang perempuan kena tutup aurat? Orang lelaki tu kena tundukkan pandangan. Kalau saya lah, kasar sikit lah bunyi dia. Dah benda terbuka. Kita ni kena tundukkan pandangan. Macam orang cakap macam ni lah pada kita. Jangan jaga tepikan orang.
Ayah-ayah dengan mak-mak mesti pernah dengar ayat tu kan. Jangan jaga tepi kain orang. Kadang-kadang bukan jaga tepi kain. Ada orang tu diambil berat. Tapi bahasa Melayu, maksudnya orang Melayu kita ada setengah tu macam tak selesa. Jangan suka ambil apa ni, jaga tepi kain orang lah. Biasa guna ayat tu. Macam orang tegur, jangan macam tu, buatlah elok, pakailah pakaian yang elok, tutuplah aurat, gini dan sebagainya. Ada setengah orang kata jangan jaga tepi kain orang. Kubur masing-masing. Itu ayat yang biasa kita dengar tu. Kubur masing-masing. Dia tak tahu yang nak kena usung dia ke kubur. Kalau dia boleh usung diri sendiri lompat ke kubur, tak apa. Mandi pun kena pakai bantuan orang. Semua nak kena pakai bantuan orang sebenarnya. Jadi bila dia kata jangan jaga tepi kain orang, sebenarnya kita tak jaga tepi kain orang. Kain pun dah tak ada. Kain dah tak ada, benda dah terdedah. Tu cerita dia. Maksudnya gitulah. Nak bagi tahu, jangan jaga tepi kain orang. Sekarang ni kain pun dah tak ada. Bukan nak jaga tepi kain dah. Orang nak tolong pakaikan kain balik dia. Sebab kain dah terlondeh. Tapi dia kata, jangan sibuk jaga kain orang lah. Bukan sibuk, kain dah terlondeh sekarang ni nak pakaikan balik. Jadi begitulah keadaan dia. Bila satu orang daripada atasan ni, maksud saya ni tak kisahlah, umum lah, bukan kita nak kata siapa-siapa, dia bagi tahu dalam Al-Quran, Allah berfirman, disebut ayat tu, dia kata Allah menyuruh kepada orang lelaki tundukkan pandangan daripada melihat perkara yang haram, katanya. Masa tu pula tak ada seorang pun yang tolong bagi tahu kepada dia, yang ingatkan dia. Yang ada yang tolong jelaskan ada, tapi yang bawah-bawah lah, susahlah sikit nak sampai. Dia naik lift, kita naik tangga, nak sampai payahlah sikit nak sampaikan ayat kita. Tak betul tu. Tak betul macam tu. Kalau satu orang perempuan, okey, sekali kat tu seranglah pada tuan-tuan semua, kita diharamkan melihat kepada aurat. Tak boleh lihat kepada aurat. Kalau Allah kata walaupun tak sengaja pun tak boleh, maka tuan-tuan tak boleh keluar rumah sekarang. Sebab kita duduk dalam dunia ni sekarang ni, semua orang kat mana-mana tempat ada yang tak tutup aurat. Tuan-tuan keluar depan tu sekejap lagi pun, nak keluar masjid pun mungkin ada yang naik motor tak pakai tudung. Jadi kita ni, yang pentingnya bukan kita sengaja tengok. Kan kita keluar ada orang tak pakai tudung, parking motor diperhati dulu. Itu cerita lain. Tengok dulu gitu. Tapi kalau kita keluar dia dulu, kita just orang panggil lintas sajalah. Biar orang panggil sekilas pandang aja. Maksudnya kita ternampak, kemudian biarkan dia berlalu. Itu mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Sebab tu ada setengah ulama-ulama, tok-tok guru kita yang cari tempat-tempat terperincil tu. Ni kita tahu dah sebab apa. Sebab dia nak jaga hati dia. Tapi kita ni tak kuat. Kita nak keluar, nak pergi duduk kat hutan bersama, kita ada nak jaga anak-anak, cucu, nak isteri, nafkah kita dan sebagainya. Jadi kita tak kuat. Masing-masing main peranan. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kita ni di akhir zaman, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi Allah masih bagi kita iman, ada sikit, ada iman dalam hati kita tu. Kalau ustaz saya dulu pernah bagi tahu apa, kita tak buat maksiat bukan sebab kita baik, tapi sebab yang satunya sebab Allah jaga kita lah. Itu penting, Allah jaga kita. Tapi yang tersebab keduanya, bukan sebab kita ni baik sangat, tapi sebab tak ada kesempatan untuk buat maksiat. Maksudnya tak berpeluang nak buat jahat tu. Dibimbangi, Allah buka jalan untuk buat maksiat, yang tu bahaya. Sebab tu kita minta Allah tutup pintu-pintu kejahatan, buka pintu kebaikan. Biar kami nampak mana yang nak buat baik tu. Kita keluar-keluar masuk dalam masjid, tengok ada sampah. Sebelum kita masuk, dah ada orang masuk, tapi orang tu tak nampak. Kita yang nampak. Yang Allah bagi buka pintu kebaikan untuk kita. Kita nak keluar sekejap lagi, nampak orang nak minta tolong. Orang lain keluar tak jumpa, tapi kita keluar dia jumpa. Itu antara kelebihan. Pergi makan kat kedai, dekat restoran, kita pergi makan, sebelum tu ada orang pergi makan. Tapi time kita pergi makan, dia kucing datang kat kita. Ada juga jenis tu. Time kita duduk, kucing datang kat kita. Kucing tak pergi meja sebelah. Sebelah tak pergi pula. Lagi sedap dia order ikan, aku order mi je. Kan kau nak kami halam kot, tapi dia datang kat kita juga. Ada kebaikan dia kat situ. Allah buka peluang. Tapi jangan sampai Allah buka peluang untuk buat maksiat, wal'iyadzubillah. Bayangkan kita diuji oleh Allah Ta'ala, duduk di satu tempat. Tempat itu yang tidak ada orang kenal, yang tidak dilihat. Tempat itu pula dalam keadaan sunyi, dihadirkan satu orang perempuan menggoda untuk berzina, wal'iyadzubillah. Di situ iman goyang. Tapi Allah tak uji kita macam tu. Allah tak uji kita macam tu sebab Allah tahu kita lemah iman kita. Tak payah cerita panjang tuan-tuan. Kalau Johor ni yang dekat Batam lah kot.
Johor kan dekat sikit Batam lah. Pergi Batam pun dah pening kepala dah tak. Kalau pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya lah. Kalau pergi nak shopping Batam ni sebab ada beg-beg murah, okey lah. Kalau kami kat belah Kedah tu sampai Danok Sampai Danok pun dah pening kepala tuan-tuan. Apa pening saya nak senang amat. Nak Danok. Kalau tuan-tuan tak nak sampai lagi tak. Ya bukan tak ni sangat. Kalau sudah sampai tahulah keadaan. Siang tak apa. Siang orang jual sayur, jual buah, jual ikan, okey. Mai malam, tu dia pening kepala-kepala. Tuan-tuan salih ala sayyidina Muhammad. Pernah sampailah, saya pernah sampailah. Sebab kami orang Kedah tak pakai pasport, kami pakai boarding pass je. Kalau orang utara dia pakai boarding pass boleh masuk. Sampai dia ada had dia lah. Kalau orang luar kena pakai pasport. Pernah sampai sana tu Sayyidina Muhammad nak pilih hotel pun seriau kita. Nak pilih hotel seriau. Malam-malam ada orang ketuk. Dia ketuk kita buka dulu. Kalau nak buka pintu tu selak dulu yang tu. Takut dia tolak tu buka Ustaz tengok. Tanya dia, nanti dia tanya kita lah nak buat apa. Sambil tanya tu sambil senyum. Lipstick tu lebih terang ni daripada traffic light tu. Tuan-tuan. Tapi sekali ditelan ayat liok, biji halkum besar buah golf. Besar biji golf. Tuan-tuan takkan tak faham-faham datang apa tu, kan? Kita pun alamak kan. Biji golf tu yang tu bahaya Sayyidina Muhammad. Antara ujian-ujian lah di akhir zaman ni. Tapi alhamdulillah banyaklah benda-benda kebaikan yang Allah buat. Kita nak jaga nikmat ni. Kita risau. Tengok saudara-saudara kita di belah-belah Selangor dan KL, semayang dah, maksudnya masjid dah macam dulu balik dah nak mula start balik. Dah 20 orang semayang Jumaat. Okay. Maksudnya nikmat ni kita di Johor Allah masih lagi. Tapi kita tak mahu sampai hilang peluang tu. Cara dia adalah kita dah buat kita punya usaha, ikhtiar kita, SOP-nya, apa semulah benda-benda itulah yang 3S ke 3 yang dipesan. Itu semua usaha ikhtiar dari segi apa orang panggil ni usaha kita. Tapi dalam masa yang sama ada satu benda lagi. Jangan lupa tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Yang tu pun kena juga. Maksud jangan fokus kepada yang kita boleh buat secara zahir, tapi yang secara hakikat tu jangan lupa. Yakni kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga penting. Ada orang kerja keras tapi tak semayang. Maksudnya dekat sini dia memahami yang dia hanya dapat duit melalui kerja dia tanpa dia fokus kepada kebergantungan kepada Allah taala. Tinggalkan kebergantungan kepada makhluk dan bergantunglah kepada yang Maha mencipta makhluk. Itu maksud dia. Tinggalkan kebergantungan kepada makhluk dan bergantunglah kepada yang menciptakan makhluk. Tinggalkan bergantung kepada. Maksudnya bukan tinggalkan tu. Bukan tinggalkan orang panggil tinggalkan kebergantungan tu kepada orang panggil asbab. Itulah ayat, sebenarnya saya silap ayat tadi. Tinggalkan kebergantungan kepada sebab dan bergantunglah kepada yang Maha pemberi sebab. Itu tawakal. Apa maksud dia? Bukan tinggalkan sebab. Tinggalkan bergantung kepada sebab. Maksudnya sebab tu kita dapat duit sebab kerja. Bukan tinggalkan sebab, bukan tinggalkan kerja. Ada orang faham tinggalkan kerja, zikir je, nanti duit dapat. Siapa nak bagi? Kan? Maksud tinggalkan tu bergantung. Maksudnya kita kerja ni saja, ini je rezeki, tak, bukan gitu. Kita buat kerja bergantung kepada yang memberi sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hari ni pelik, ada orang bangun pagi, awal-awal pagi, mandi, pakai minyak wangi, semak-semak, kemas diri untuk keluar cari rezeki, tapi tak sembahyang subuh. Keluar cari rezeki, lupa kepada yang Maha pemberi rezeki. Ini satu benda yang pelik. Keluar cari rezeki tapi lupa kepada yang Maha memberi rezeki. Mudah-mudahan Allah jaga kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayat tersebut mengandungi 3 perkara. Pertama, mengajar kelakuan yang baik, adab. Kedua, beritahu. Ketiga, menakut-nakutkan. Apa maksud mengajar adab? Iaitu firman Allah yang memberitahu, yaghuddu min absarihim, iaitu katakan pada orang beriman, sekat pandangan mereka. Dengan kalimah ini Allah menyuruh hamba-Nya melakukan kelakuan yang baik, jaga mata daripada lihat yang haram, pelihara kemaluan dari perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya, dan maka wajib atas kalian hamba menjunjung perintah Tuhan, dan jika tiada, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dimurkai dan diseksa. Yang kedua pula memberitahu. Apa memberitahu? Iaitu yang mana Allah bagi tahu yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum, itu
iaitu supaya mereka sekat pandangan mereka dari melihat yang haram dan memelihara kehormatan yang demikian itu lebih suci daripada mereka. Allah beritahu dengan kalimah ini, pejam mata dan memelihara faraj. Sebab apa? Membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebaikan. Sebab apa disebut kat sini cuci hati? Kerana mata itu adalah salah satu jalan untuk sampai ke hati. Sebab itu saya sebut tadi, orang yang buta matanya dengan orang yang tuli telinganya, maka lebih bersih hati yang buta matanya kerana dia tidak melihat perkara yang haram. Mendengar dengan melihat, kekuatan lebih kepada yang melihat. Wala'iyadzubillah. Maka melihat perkara yang haram itu akan memproses, bawa ke pemikiran dan bawa ke hati hanya dengan mata. Mata ini juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata pengkhianat dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Sebab mata pengkhianat ni dia gini. Tonton renung ayat itu tadi, kalau yang saya sebutkan tu, kita melihat contoh satu orang ni dia melihat perkara yang haram. Contoh dia melihat benda yang tak sepatutnya, melihat aurat dan sebagainya. Kadang-kadang tu melihat tu tanpa diketahui. Ada orang melihat, ialah siapa yang seronok orang tahu dia buat dosa. Tak ada orang seronok sebenarnya. Tak ada orang tahu, tak ada orang seronok orang tahu dia buat kesalahan. Tapi bila duduk dalam keadaan begini, contohnya, ini contoh saja, nampak ada orang perempuan lalu, dia tengah berborak. Contoh je ni, ada banyak cara lain. Dia berborak begini, perempuan tu lalu. Mungkin dia tengah berborak, tapi matanya 2-3 saat tengok, 2-3 saat tengok. Mahu panggil mata khianat ni, tengok dalam keadaan orang tak perasan. Dia buat sembang, oh ya ke? Macam tu. Okey, tengok mata, tengok sikit-sikit gitu. Ni bahaya. Yang ni ada setengah orang anggap, dia kata tak berdosa. Saya tak tengok. Saya tak tengok, saya macam saya nak check aja, tapi dengan hati. Sebab tu saya kata tadi, benda ni yang tahu kita dan Allah Ta'ala. Orang tak boleh nilai, orang tak boleh judge benda tu. Orang tak boleh kata kau tengok maksiat tadi tu kan, tak boleh buat macam tu. Tapi kita tahu kita tengok apa. Kita tengok, wala'iyadzubillah, hatta dalam bermuamalat pun, dalam kita berurusan, berkomunikasi dengan satu orang perempuan yang bukan mahram, atau perempuan berkomunikasi dengan lelaki yang bukan mahram, untuk urusan-urusan penting, cukup sekadarnya, bukan melihat lebih daripada, oh time ni lah peluang, dia kata. Time ni lah peluang, dah kata time ni boleh, time ni lah peluang. Bukan begitu. Sayyidina Muhammad. Maksud dekat sini adalah dengan sekadarnya. Dengan sekadarnya. Seorang doktor merawat pesakit perempuan, seorang doktor lelaki merawat pesakit perempuan, atau seorang doktor perempuan merawat pesakit lelaki-lelaki. Jadi macam mana tu? Macam mana keadaan dia? Okey, kalau darurat dibenarkanlah, kalau sakit dibenarkan. Dah memang darurat sangat. Tapi sebenarnya ada saja doktor perempuan. Tapi mungkin dekat tempat tu yang tak boleh milih. Kalau tempat yang boleh milih macam klinik swasta. Kalau klinik kerajaan, nasib lah dapat doktor perempuan, perempuan lah. Dapat doktor lelaki, lelaki lah. Kita tak boleh buat apa kat situ. Nak milih-milih nanti banyak pula. Tapi macam orang perempuan yang hamil, mungkin dia boleh usahakan sebelum tu dia minta dulu ke apa semua. InsyaAllah sekarang dah banyak. Sekarang dah banyak, kita boleh minta dulu apa semua. Kalaulah tak ada juga dan darurat, janganlah berkeras. Maksud tu, kita kena fikir juga yang si isteri tu tengah bertarung nyawa waktu tu. Yang suami pula jangan. Saya haramkan sesiapa melihat. Dia nak warak pun tak kena tempat. Dia dekat luar pun duk tengok misi. Sayyidina Muhammad. Jadi orang kata, maksudnya kalau darurat sangat, tak apalah. Tapi sekiranya tak darurat, maka pihak hospital pun insya-Allah dia orang faham kita. Insya-Allah memang dia faham. Saya sini ada pengalaman, saya pernah minta dan alhamdulillah. Kalau dah tak normal, perlukan doktor datang dan sebagainya, itu nak buat macam mana? Itu saya kata tadi, cukup dengan sekadarnya. Cukup dengan sekadarnya. Minta maaf, ini contoh saja, minta maaf kalau saya cakap satu orang perempuan merawat pesakit lelaki. Maka dia itu sakit di bahagian tertentu dan perlu melihat bahagian tertentu. Maka melihat kepada bahagian tertentu tersebut cukup dengan melihat apa ni orang panggil apa, bahagian mana yang sakit dan apa yang perlu dilihat dari segi ilmu dia lah, apa yang perlu dia cek. Kemudian cukup takat tu dan habis.
Tapi kalau dia melihat dengan keadaan hati dia itu ada perasaan hendak melihat dengan sebab yang bukan dengan sebab kesihatan, bukan dengan sebab pekerjaan, maka itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Haram tetap haram. Tapi kita tak boleh. Takkan tuan-tuan masa doktor perempuan tu nak cek, doktor pastikan melihat ni ikut batasan yang syarak ya. Doktor tu mending apa syarak apa tak syarak ni. Tapi kita ni, kita jaga diri kita. Dekat sini maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri sendiri dan ahli keluarga kita dulu. Maksudnya kita sendiri jangan buat. Itu yang paling penting. Sebab benda berkaitan jangan riak, jangan takabur, jangan sombong, jangan ada hasad ni. Benda ni kita tak boleh tahu daripada seseorang sebab orang tu benda dalam hati. Tuan-tuan hari ni tuan-tuan tak boleh tahu saya mengajar ikhlas tak ikhlas, dan saya tak boleh tahu tuan-tuan dengar ikhlas tak ikhlas. Tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Contohlah, hari ni sebelum ni saya mengajar bersemangat. Tiba-tiba pagi ni saya mengajar macam Nabi SAW bagi tahu, ustaz tu hari tu hari semangat, ini tak semangat pula, tak ikhlas kot hari ni. Tak boleh tahu. Mungkin ada masalah, mungkin ada masalah apa-apa, tekak sakit. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak ikhlas. Tapi biasanya kita kalau bagi barang kat orang, kita sebut ikhlas ni. Kalau itu bahaya tu, sebenarnya takut tak ikhlas kalau buat gitu. Orang ikhlas ni selalunya dia tak bagi tahu dia ikhlas. Tapi biasa kita dah mulut dah sebut, ambil ni, ikhlas ni, ambil ni, ikhlas ni, sikit pun tak ada. Dia bagi tahu lagi yang tu. Ikhlas ni benda yang payah. Ikhlas benda payah. Kalau benda tu senang, Imam Ghazali tak perlu payah-payah nak tulis dalam Minhajul Abidin tu. Tak perlu payah-payah nak bahas dalam Ihya Ulumuddin tu. Nak kau bahas sampai panjang kitab ni. Pasal ikhlas aja. Kalau benda tu senang lah, tapi tak sesenang yang disangkakan. Benda tu payah. Ikhlas ni payah. Tuan-tuan dah buat, tuan-tuan mai semayang. Mai semayang, tuan-tuan buat kebaikan, buat itu, buat ini, tuan-tuan tolong bersihkan sampah, tolong apa semua ginilah, buat macam lah. Ustaz Anas Rahmat. Ataupun senang okeylah, dengan masjid lah. Kita tak kat rumah senang. Rumah. Tuan-tuan ni kat rumah, tuan-tuan kemas rumah, tuan-tuan tolong isteri keluar sekejap pergi mesyuarat biro kebajikan apa entah. Jadi suami tolonglah buat kerja rumah kejap. Buat kemah lah apa semua gini. Dah habis dah kemah tu, ada sikit lagi je. Ada sikit dia ada bahagian baju dia tak kemah. Duduk sekejap, baca surat khabar kejap, kan baca surat khabar apa semua. Anak pun main. Dah anak main, cucu main ke apa, berselerak barang balik. Time tu lah isteri balik. Isteri balik-balik, ya Allah abang ni mengangkang je kerja. Duk melepak baca surat khabar tu, tolonglah buat kerja dia kata. Buatlah kerja apa-apa, mengemas ke apa ke. Ini habis berselerak rumah ni. Apalah salahnya, saya dah buat kerja macam-macam. Mumpung nak pepek. Time tu ikhlas ya, hilang kita punya ikhlas tu. Habis dah mula rasa syaitan datang kacau hati tu. Awak tahu tak saya pun habis kat situ. Itu kita bahaya ni. Syaitan ni rosakkan kita punya tu sikit je. Sikit je. Misalnya anak Sayyidina Muhammad, orang datang jumpa dengan tuan-tuan, kau tahu tak, aku ni mengaji dengan ulama tu tau. Aku ni mengaji dengan syekh tu. Hari ni semua orang klaim guru. Kadang-kadang dia pergi mengaji dengan ulama tu sekali kuliah aja. Lepas tu pergi mana-mana tulis kat Facebook dia, guru saya berkata, guru kami. Guru tu ngaji sekali je. Tu pun bukan ngaji, pergi jumpa. Ustaz Nazrul kata apa? Ustaz Nazrul Nasir Al-Zahari dia kata, jumpa kat tepi pasar tu, salam, ambil gambar, post kat Facebook, guru kami dah. Macam klaim lah. Oh, mengaji dengan ulama tu mengaji. Tuan-tuan ni pernah mengaji dengan tok-tok guru juga. Pernah mengaji dengan Pak Kiai, pernah mengaji dengan ustaz lama-lama, dengan mufti ke, pernah mengaji. Tapi takkan kita nak hebohkan benda tu. Tak perlulah kita hebohkan. Melainkan kalau orang tanya, ini dia cerita dengan tuan-tuan, ada tak rasa macam nak bidas balik tu? Ada kan? Betul, kita pun syaitan sap-sap kalah. Kita pun bagi tahu dia, aku pun mengaji banyak juga ulama. Habis hilang ikhlas kita kat situ. Sayyidina Muhammad, Allah uji sikit je. Tuan-tuan masuk semayang, tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan orang tamu datang, tengok siap belum datang, tuan-tuan orang first. Tuan-tuan buka lampu, buka semua aircon semua. Tuan-tuan pun semayang. Lepas semayang, tuan-tuan keluar, pergi tandah, sakit perut nak pergi tandah sekejap. Lepas tu tuan-tuan masuk balik, dah ada 2-3 orang lah. Dah lama kan, dah masuk dah 2-3 orang pun semua. Dah lepas subuh tu, lepas kuliah, sembang-sembang sekejap lagi, pergi mengeteh kat mana-mana ke, minum. Orang tu pun cakap, hantau pagi tadi, siap tak mai? Siap tak mai? Tak mai. Aku buka pintu, buka lampu semua. Tuan-tuan pun, bukan aku yang buka. Jadi rasa tak perasaan tu, rasa tak rasa nak bagi tahu tu.
Kalau nak bagi tahu tu masalah. Tu masalah tu. Itu belum campur lagi. Imam Ghazali kata riak dalam keadaan tak sedar. Riak ni dalam keadaan tak sedar ni banyak. Kita selalunya puasan yang riak sedar. Kita tahu kita takut nak jaga hati, tak mau riak. Tapi bila syaitan uji, boleh riak dalam keadaan tak sedar. Nak bagi tahu kat orang. Tuan-tuan Sayyidina Muhammad. Semalam, kau tahu semalam. Kenapa? Hujan lebat semalam Pukul 3 pagi tu. Lebat tu. Lebat. Aku tengah tahajud time tu. Lebat lah. Dia nak bagi tahu yang tahajud tu. Pandai dia. Kan? Lebat semalam. Ribut lah. Sampai kereta aku tu terangkat lah. Betul lah. Terangkat kereta tu. Gerak-gerak kereta. Hang kau tak tidur lagi ke? Aku tidur dah. Cuma biasalah 3 pagi aku biasa tahajud. Tu yang aku perasan tu. Tu bahaya tu. Nampak tak? Tu semua syaitan uji tu. Dia nak bagi tahu yang tu je. Itu kadang-kadang kita kalah dengan syaitan. Jangan duk ingat syaitan ni. Syaitan ni sebenarnya kita boleh kalahkan dia. Tapi kita kena tipu dengan dia tu banyak. Kita ni kalau kat dunia ni kalau kena tipu dengan orang kata hang leceh kena main dengan orang. Dulu orang abang dah jangan masuk MLM tu, masuk lagi. Lepas tu jumpa lagi member, masuk lagi MLM tu. Tahu berapa kali kena mohong dah. Asyik kena mohong je. Duit tu habis beribu-ribu, duk labur kat benda-benda tak mampu ni. Asyik kena bohong aja. Lepas tu bila orang kata kat dia, "Apa ni hang kena main lagi dengan benda yang sama?" Tak apalah. Allah Maha Adil. Allah memang Maha Adil, tapi Allah juga suruh kita cerdik sikit, dengan bengong sangat. Tak, Nabi bagi tahu jangan sampai kita ni masuk lubang yang sama 2 kali. Jangan sampai macam tu. Dah tahu dah bohong. Betul kena bohong apa semua. Kawan tu main balik, aduh tak boleh lah, minta maaf lah, hak betul aku bohong. Tapi kali ni hak betul punya ni. Hak ni lain sikit ni. Hak ni al-patuh al-syariah ni. Betul ke? Betul hak ni. Masuk balik, kena bohong balik. Jangan macam tu. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad. Jadi Islam ajak kita macam tu. Tapi kita tak sedar, kita ditipu oleh syaitan banyak. Banyak ditipu oleh syaitan. Benda kecil. Jadi macam Sayyidina Muhammad, antara benda yang ditipu oleh syaitan adalah dengan pandangan mata. Daripada pandangan mata, melihat haram, datangnya syahwat memikirkan benda maksiat. Wala'iyadzubillah, yang lebih teruk bawa kepada zina. Yang kedua, melihat maksiat, minta maaf. Mata juga bila melihat, boleh datang perasaan hasad dan dengki. Mata juga bila melihat, boleh datang su'uzon, sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Itu bahaya. Su'uzon. 2 orang berzina. Dua orang berzina. Minta maaf, dua orang berzina. Kita kata dekat dia, ini orang berzina, ini orang jahat, ini orang pom. Kita macam kutuk habis 7 keturunan. Sampai keturunan yang ke-7 pun orang kata lagi, ini bukan dulu atuk dia yang zina tu. Kata kat dia. Dia lepas dia berzina, lepas 5 minit tu dia masuk dalam masjid, ambil sembahyang, mandi wajib, bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Dia keluar, Allah ampunkan dosa dia. Dosa kita yang kata kat dia, Allah tak ampunkan. Habis. Dia berzina tadi, Allah ampunkan. Kita yang kata dekat dia, yang tak berzina, yang kata dekat dia, Allah tak ampunkan. Sebab dosa sama manusia Allah takkan ampunkan, melainkan kita minta ampun dengan dia dulu. Tengok kat sini. Sebab tu ada orang kata, orang zina masuk syurga, orang yang tak berzina masuk neraka. Tapi kena bahaslah. Maksudnya, berzina masuk syurga. Bukan macam tu. Zina, dia taubat, dosa dia dengan Tuhan dia. Kita yang kata dekat dia ni, yang kutuk dia, yang sampai bukan kutuk yang kerana perbuatan, tapi dengan dengki, dengan hasad dan sebagainya, kita tak settle lagi dengan Allah Ta'ala selagi tak settle dengan orang ini. Ini bahaya mata. Mudah-mudahan Allah jaga mata kita, insya-Allah Ta'ala. Disebutkan juga dalam firman Allah Ta'ala ini, menakut-nakutkan, iaitu innallaha khabirum bima yasnaun. Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Allah akan balas, jika baik percaya dibalas pahala, kesenangan dan syurga, jika jahat dibalas dengan siksaan dan api neraka. Firman Allah Ta'ala, ya'lamu, ayat ni yang saya sebut tadi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan, keserongan dan ketiadaan jujur dan pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Yakni macam mana mata tu mencuri memandang kepada yang diharamkan. Dia curi-curi pandang aja. Betul, orang tak perasan. Yang lagi bahaya pakai spek mata hitam. Pakai spek mata hitam, orang tak nampak mata pandang mana. Tapi lah hakikatnya melihat kepada, senyap-senyap melihat kepada benda haram. Wala'iyadzubillah. Maka itu mata akan menjadi saksi di atas apa yang mereka lakukan. Dan apa yang tersembunyi, Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Cuma beza dia,
Orang yang berniat nak buat baik, Allah bagi pahala. Bila dia buat baik itu, dia buat perkara tersebut, Allah gandakan pahala. Tapi bila maksiat ni, untuk umat Nabi Muhammad, bila dia buat maksiat, minta maaf, bila dia niat nak buat maksiat, belum dapat dosa. Tapi bila dah buat, Allah bagi satu dosa saja. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Saya pernah baca, tuan-tuan Allah Ta'ala, guru-guru, ulama-ulama kita pernah sebut, tok guru kita lama-lama pernah cerita, umat terdahulu, kaum sebelum kaum Nabi Muhammad, kalau malam dia buat dosa, esok pagi bila dia bangun, di pintu rumah dia akan tertulis dosa tu. Maksudnya siapa yang buat dosa pada malam hari, esok bila dia bangun pagi, nanti dosanya tu Allah akan paparkan kat pintu rumah. Ni semua yang lalu tahu. Oh, dia buat apa ni? Oh, ni nombor ekor. Ni dandut. Kelab malam. Ni karaoke. Oh, semua ada. Karaoke tak haram lah, kalau tak buat benda haram lah. Kalau dengan perempuan semua jadi haram lah. Yang ni apa? Zina. Yang ni semua ada kat pintu. Tapi kasihnya Allah pada umat Nabi Muhammad, Allah tak buat gitu. Buat dosa Allah bagi peluang. Buat dosa Allah bagi peluang. Buat dosa Allah bagi peluang. Bagi. Selagi nyawa tak sampai di sini, selagi nyawa tak sampai di kerongkong, selagi matahari tak terbit daripada barat, maka selagi itu Allah terima ampun. Allah terima lagi kita punya taubat. Ini kasih Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tangguh nanti di akhirat. Umat terdahulu buat dosa, cash Allah balas. Masa tu juga. Hari ni kalau kita renung, jangan renung dosa umum lagi, dosa peribadi dulu. Kalau Allah kita renung dosa sendiri ni, asalnya kalau kita jadi umat terdahulu dah habis dah kita. Dan kalau kita renung dosa umum, maksudnya apa yang umat seluruh dunia sedang buat sekarang. Allahu akbar. Ada satu hadis Nabi. Hadis ni kita renung. Hadis ni hadis qudsi. Para gunung, para bukit, para laut, seluruh laut, sungai dan semua alam ini meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan kami, yang gunung kata kami nak impap manusia, cucu Adam ni. Ada laut kata kami nak tenggelamkan cucu Adam ni. Meminta kepada Allah, dia minta. Seronok kita pergi tengok laut tu. Laut tengah minta Allah Ta'ala tu. Dia nak bantainya umat ni, nak bantainya cucu Adam ni, manusia ni. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis ada sebut. Lalu dikatakan, ya Allah, ya'kulu rizqa wa ya'budu ghairak. Mereka ni semua, ni umat cucu manusia ni, dahlah makan rezeki engkau, tapi maksiat kepada engkau. Buat maksiat, duk melawan. Allah kata begini, dia lawan, duk buat maksiat. Tepi pantai pula tu. Dalam laut tu duk minta dengan Allah nak tenggelamkan dia. Dia pula boleh buat maksiat tepi pantai. Dan macam berlangkah hidup lah. Menerap tu. Langkawi serupa, Port Dickson serupa. Tak? Kita tengok belangkah-belangkah tu. Ada kenuh, duk berbaring kat situ kan. Saya Ahmad duk minta. Tentu tak Allah kata apa? Dalam hadis qudsi tersebut, Allah kata kepada gunung, laut, bukan kamu yang ciptakan mereka. Kalau kamu yang ciptakan mereka, kamu takkan cakap macam tu. Nak bagi tahu Allah punya sayang. Dia macam seorang mak, bila anak dia buat salah, orang datang report, oh dia tibai. Dia tibai. Saya tahulah, tuan-tuan pun semua ada pengalaman, tapi saya cerita ni pengalaman saya. Pasal saya dulu buah. Saya terus terang saya cakap, saya buah. Saya besar, kita besar sebagai anak yatim. Pak saya meninggal kan masa saya umur 11 tahun. 11 tahun pak saya meninggal. Lepas tu mak saya meninggal pula. Jadi 12 tahun yatim piatu lah, bawa diri merata. Tu yang saya keluar. Saya duduk pergi mengaji sana, saya mengaji sini, saya keluar lah. Saya dengan abang saya, dengan adik saya, 3 beradik. Kami 3 duduk Johor. Alhamdulillah. Jadi saya masa tu 11 tahun saya keluar. Minta maaf, anak yatim. Anak yatim ni Nabi kata apa? Siapa yang bela anak yatim, nanti dia dekat syurga dengan aku macam ni, Nabi kata. Rapat, dekat. Dan kan Allah sebut dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kamu tahu siapa yang mendustakan agama ni? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ni pendusta, orang yang mendustakan agama ni antaranya yang menyakiti orang anak yatim ni. Siapa yang jaga anak yatim ni adalah besar pahala dia. Tapi sebab apa Nabi cakap besar pahala? Sebab susah. Dia ni hanya makan dengan pak dia je. Kalau selain pak dia, dia tak takut. Pak cik dia pun dia kurang. Dia kalau ayah dia mungkin dia ni sikit. Sebab tu dia buah sikit. Jadi saya membesar dengan keadaan tu. Jadi besar pahala orang yang jaga anak yatim. Jadi bayangkanlah mana-mana orang kan yang jadi anak yatim, kita ambil dia, jaga dia dengan mak dia sekali. Allah, besar pahala tuan-tuan. Saya tak berani dia buat lagi. So bagi tahu je lah. Bukan suruh, dengan salah faham, tak suruh. Sebab tu orang yang kahwin dengan ibu-ibu tunggal ni pahala besar.
Risau pula takut isteri tengok live. Tapi bagi tahu je lah. Saya bagi tahu, saya tak ada kemampuan. Saya bagi tahu aja. Baik, Salam Muhammad. Jadi bila mana seseorang itu jaga anak yatim, besar pahala dia. Jadi antara anak yatim yang dalam kehidupan Islam ni yang kita perlu renung adalah Nabi Muhammad SAW. Itu anak yatim. Macam mana dijaga oleh pakcik dan datuknya. Jadi saya musuh dengan buas, nakal waktu tu. Saya buat macam-macam perangai ni, PL ni. Masa kecil-kecil tu. Lompat sana, lompat sini, pergi. Buat benda-benda ni, asyik-asyik buat benda-benda yang memalukan dia. Akhirnya, orang datang beritahu ke mak saya. Mak saya marah. Dia ambil rotan, dia menyangkut hanger tu, tibai je. Getah pipe apa dia, tibai je. Sampai dia pernah sebut kat saya, dia kata, hang tak malu ke, hang tu ayah tak ada, orang kata macam-macam. Oh, tibai. Memang tu mak saya. Dia cengeng juga. Mak saya lagi cengeng lah. Mak saya pun cengeng juga. Tibai. Tapi kita dengan mak ni, cengeng mak pun, dengan pak takut lagi. Kan mak ni kadang-kadang dia bangun pagi, kita tak bangun tidur, dia duduk beletek, bangun apa masak lagi lah aku, sembah ngayak pak dekat depan tu. Bangun tu pak ni, pak punya suara tu mahal. Dia jarang bersuara, tapi kalau dia bersuara, bangun tu anak tu. Tu pak. Jadi mak saya bila orang main, dia marah saya. Tapi pernah waktu orang tu main 3-4 orang. Waktu tu mak, kalau seluruh dunia duk hentam anak dia, walaupun anak dia salah, waktu tu dia tetap akan pertahankan anak dia. Dia tak payah sibuk lah. Anak aku tahu jaga. Dia akan keluar perkataan tu juga. Nanti dalam rumah memang dia ribat kita juga. Tapi di depan orang tu, dah kamu jangan sibuk. Aku yang beranakkan dia. Aku yang mengandungkan dia. Kamu siapa nak? Dia tu datang kasih sayang mak tu. Jadi Allah Ta'ala lebih lagi. Memang Allah tu maha, orang panggil apa nama, pengasih. Allah juga maha dahsyat pembalasan dia. Tapi bila mana kita ni, langit, laut minta macam tu, Allah kata apa? Bukan kamu yang ciptakan dia. Kalau korang ciptakan mereka ni, ciptakan dia orang ni, kamu takkan cakap macam tu. Allah nak bagi tahu, aku yang ciptakan dia orang sendiri. Dan aku sayang sangat dengan dia. Sehingga kan Allah kata, seperti mana seorang ibu tak sanggup mencampakkan anaknya dalam api, maka seperti itulah Allah lebih lagi, walillahil mathalul a'la. Allah lebih dahsyat lagi sayang dia, melebihi sayang seorang ibu kepada anak. Ni Allah bagi peluang. Tak apa, jadi kasih sayang Allah Ta'ala ni pada kita, bila kita nak mati tu, nak sampai sakatul maut tu, waktu tu bila mulut dah, orang panggil lidah dah kelu, tak boleh berkata-kata lagi, mata memandang ke arah atas. Mata tu bila tengok ke langit, mata tu maksudnya nak bagi tahu, ya Allah ampunkan aku. Mata tu maksudnya memandang dengan pengharapan supaya Allah maafkan dia. Masa tu pun Allah boleh maafkan lagi. Ini kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi banyak orang menangguh-nangguhkan anak-anak Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahanlah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan jaga datang masjid, rapat dengan jemaah, kita berkasih sayang sesama jemaah. Ini tuan-tuan, yang jemaah-jemaah sesama jemaah ni lah yang nanti bila mana masuk syurga sebahagian, kalau sebahagian lagi tak ada, yang sebahagian lagi ni lah yang akan tarik daripada syurga, daripada neraka. Sebahagian lagi akan sebut dulu, mana satu haji kami tu, ada seorang lagi jemaah kami tu, haji tu tak ada, pakat cari dalam syurga tak ada. Sebut, ya Allah, tu ada seorang lagi haji tu, ya Allah, dia jemaah surau kami. Ya Allah, dia kat mana? Malaikat kata, waliyadzubillah, ni contoh saja. Dia tak ada kat sini, dia ada dekat neraka. Ya Allah, kami nak dekat sini, dia kawan baik kami. Dengan berkat kawan baik ni, dengan berkat ahli syurga minta, Allah keluarkan dia daripada neraka, masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Inilah kepentingan kita, berkawan dengan orang soleh, berkawan dengan orang baik. Kita harap macam tu. Pesan kat kawan-kawan kita, kalau kau jumpa aku tak ada dalam syurga, dalam syurga, kalau kau masuk syurga tak ada, aku tak ada, mintalah dengan Allah supaya tarik aku. Kita tak tahu, yang bercakap belum tentu, yang mendengar belum tentu. Kau mintalah dengan Allah supaya Allah tarik aku keluar. Kalau aku tak ada dalam syurga, masukkan aku dalam syurga. Tu pesan kat kawan-kawan kita. Jangan pula kata kalau aku tak ada dalam syurga, kalau aku tak ada dalam kalau aku dalam syurga dan kau kat dalam neraka, kau jangan panggil aku masuk neraka pula. Jangan macam itu. Maksudnya kita yang ada syurga ni minta supaya Allah keluarkan. Jangan main-main. Ahli syurga dahsyat. Pernah malaikat kata, kau nak keluarkan kawan kau dalam neraka. Aku nak keluarkan dia. Malaikat kata, kalau kau masuk sendiri, dia ambil. Orang soleh ni, orang beriman. Okey, dia ambil. Dia masuk syurga. Ni orang beriman punya, orang panggil dahsyat, nur dia, cahaya iman daripada orang yang beriman ni, dia baru sampai depan pintu, baru selangkah dah terpadam dah separuh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kata keluar balik.
Sebab cahaya orang beriman tu mampu memadamkan api neraka Allah Ta'ala. Maka pesanan daripada wali Allah, Tok Guru Pak Sumit di Kedah, antara yang berkaitan dengan mata yang saya sebut tadi, mata ini mampu menjadi kita punya penghalang api neraka dan mampu memadamkan api neraka untuk kita. Apa amalan dia? Iaitu bangunlah pada waktu malam di saat orang tidak tahu, tak ada orang mendengar, tak ada orang melihatmu. Ketika itu duduk dan menangislah dengan tangisan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kenangkan segala dosa dan maksiat, segala salah dan silap. Wallahi, air mata yang mengalir itu akan menjadi pemadam api neraka untuk kita, insya-Allah. Jadi itu antara amalan untuk mata dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi satu lagi amalan untuk jaga mata bila orang azan, ini amalan para alim ulama, bukan sunnah Nabi. Yang ini nama dia mujarrabat. Apa yang ulama praktik dan jadi ulama share dengan kita. Kadang-kadang ada yang buat, kadang ada yang tak buat. Tapi benda tu tak wajib buat, cuma nak buat bagus. Iaitu apa? Bila azan dilaungkan sampai kepada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu kita katakan marhaban bi aini, marhaban bi habibi Muhammad. Ataupun paling mudah, senang cerita, sebut nama Nabi Muhammad lah, selawat ke apa, tak kisahlah, boleh juga. Tapi yang bagusnya marhaban bi habibi Muhammad. Kemudian cium kita punya ibu jari ni cium, dan sapu di mata. Sapu di kelopak atas, bukan dalam mata, terkeluar biji mata. Sapu dekat, mestinya sapu macam tu. Cium ni. Tapi buat dalam keadaan sederhana. Jangan terlalu overacting ataupun terlalu tu, sebab nanti orang tak faham. Sebab mungkin tak semua orang tahu ni kita sampai macam tu sekali, orang tengok kau buat apa tu? Ni adalah aku tengah jumping, kau tunggu jap. Takkan macam tu. Maksudnya just santai-santai aja. Kita niat supaya mata kita ni, dalam tu selitkan niat. Ya Allah, mudah-mudahan mata aku ni bersih. Ini mata yang bakal melihat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Mata yang nak lihat Nabi Muhammad, tapi kita dah kotorkan dengan melihat perkara haram. Allah Rabbi. Mulut yang kita nak panggil Nabi Muhammad di padang mahsyar, kita dah pernah kotorkan di dunia dengan menyebut perkara haram, maki orang, carutnya, fitnahnya, hasadnya, humpatnya. Ini mulut ni yang nak panggil nama Nabi Muhammad nanti. Mata kita ni mata yang nak melihat Nabi Muhammad. Jadi jaga betul-betul mata, jangan sampai melihat benda haram. Takut Allah blok mata tu, nanti tak boleh tengok Nabi Muhammad di padang mahsyar dan tak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita jaga. Mudah-mudahan Allah jaga benda tu, insya-Allah. Dan Allah sebutkan lagi dalam hadis, hadis Nabi, innan nadhara ila mahasinil mar'ah sahbun masmumun. Dia kata memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Yakni tubuh melihat perkara yang boleh mendatangkan ni, itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis, yakni membinasakanlah. Maka sesiapa yang meninggalkan kerana takut pada Allah, Allah akan memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadat yang menyukakannya. Maksudnya nak dapatkan nikmat lazat ibadat. Apa tengok tak orang sembahyang seronok lazat tu sebab dia tinggalkan maksiat, yakni tinggalkan melihat perkara yang haram. Tapi kalau mata dah sedap melihat perkara haram, maka tak dapat lagi nikmat ibadat. Dan hadis Nabi SAW, hadis yang terakhir dalam bab ini, iaitu dikatakan likulli ibni adam hadduhu minaz zina fal ainan tazniyan wa zinahuman nadhar wal yadan tazniyan wa zinahumal batsh wal rijlan tazniyan wa zinahumal mashy wal famu yazni wa zinahu taqbil wal qalbu yahumu wa yusaddiqu dhalikal farj au yukadzibu. Setiap manusia itu ada bahagian daripada zina, wala'iyadzubillah. Maka kedua mata itu berzina. Berzina mata maksudnya apa? Melihat kepada perkara yang tiada harus dipandang. Tangan itu berzina. Berzina itu keduanya meraba benda yang dilarang, merabanya. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ada dulu saya pada zaman saya mengaji disebut macam ni, memegang orang perempuan ni yang bukan mahram, pegang bukan mahram ni tanpa sebab lah. Kalau ada sebab dia cerita lah, ada sebab ni macam tolong-tolong ke nak jatuh bangunan ke apa tu cerita lain. Memegang perempuan bukan mahram ni sama macam kita memegang, dia kata macam itulah. Ada orang kata sama macam mana hukum kita memegang babi. Sama macam tu. Maksudnya hukum dia haram. Tiba-tiba ada orang dia komen apa, tuan-tuan tahu dia kata apa? Lebih baik pegang perempuan sebab pegang babi kena samak, dia kata. Dia tak faham perkataan tu. Pandangnya nak kata haram tu, tapi dia kata okeylah pegang perempuan
Bila pegang babi nak kena samak dia kan, nak kena sentuh, nanti payah cerita. Ni orang ni kurang faham. Ada satu orang tok guru di Kedah, datang satu orang, dia kata kat tok guru tu, "Tok guru, saya ni kalau saya nak main judi, saya nak main nombor ekor. Tapi judi dengan duit tu saya nak buat benda baik. Saya nak tolong orang. Saya tak guna untuk saya nak bantu orang, saya nak tolong orang miskin. Boleh ke? Saya nak main nombor ekor ni." Tok guru tu peli dia ni, tok guru lama-lama ni dahsyat. Tok kiai kita yang lama-lama ni dia bagi sinis je. Dia kata, "Boleh, tak ada masalah. Cuma nanti orang lintas titian sirat naik kuda, kau lintas naik babi," dia kata. Orang ni tak faham rupanya. Dia pergi main juga nombor ekor. Dia orang kata, "Kau nak main juga kan tok guru cakap kau lintas titian sirat naik babi." Okeylah. Ada juga binatang nak tunggang ni. Tak faham. Dia tak faham itu satu sinis sebenarnya. Maksudnya kalau naik babi, maksudnya hina lah, maksudnya tak adalah orang naik. Itu bukannya betul. Maksudnya sini satu orang panggil teguran kepada dia. Dia kata okeylah, daripada tak ada apa nak naik, babi pun boleh tunggang. Dia kata la ilaha illallah. Ini orang tak faham. Dia kalau nak buat maksiat ada je alasan dia kan. La haula wala quwwata. Itu tangan Kedua kaki itu berzina dan zina kaki berjalan ke tempat yang haram, berjalan kepadanya. Mulut itu berzinanya adalah mengucup yang tiada halal dikucup, yakni cium. Hati itu bercita-cita melakukan, manakala faraj pula membenarkan yang demikian, yakni melakukan zina itu, atau mendustakan, yakni tiada melakukan zina itu. Yakni maksudnya zina itu dibuat kerana hati kita nak. Hadis ini menunjukkan bahawa asal punca bagi zina faraj ialah dua mata. Punca. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Madini tulis dengan mata dulu. Dia tak start dengan faraj dulu. Dia tak start dengan kaki. Dia kata mata dulu. Penting tu. Sebab tu tok guru kita ni tulis mata dulu. Mata bawa kepada yang lain-lain. Mata ni bawa kepada yang bawah-bawah. Dia kata hendaklah engkau memandang segala anggota-mu, apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Engkau peliharakanlah segala anggota-mu itu dengan pemeliharaan yang sepatut baginya, dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Kaki yang dinanti-nantikan baginya berjalan dalam kebun syurga dan mahligainya. Tangan itu, apa yang kita nantikan bagi tangan pula? Mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Mata pula untuk apa? Memandang zat Allah Ta'ala dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Maksudnya tak sama macam melihat makhluk. Dan tiada nikmat di dunia dan juga di akhirat, nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan, melihat Allah Ta'ala. Mata yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat, maka patut sangat dipeliharakan dengan sebaik-baiknya dan dimuliakan dengan sehabis-habis mulia, dan tiada dikotorinya dengan memandang yang haram. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita dapat jaga mata kita, pelihara mata kita. Allah beri kekuatan supaya tidak melihat benda haram dan tidak melihat perkara yang boleh bawa kepada yang haram, insya-Allah taala, supaya kita nanti di akhirat Allah bangunkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat amalkan, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau sekiranya tadi saya ada tersalah bicara, terkasar, kurang adab, kurang sopan dengan ibu-ibu dan ayah-ayah, atau tersalah apa-apa dalam menyampaikan. Yang baik daripada Allah, yang lemah juga hakikatnya daripada Allah dengan asbab kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwan minkum. Wallahu a'lam.